Tak apa, korang tidurlah. Korang tidur. Biar je aku membebel. Inobi Trio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Inobi Trio Channel. Okey, sebenarnya aku daripada tadi tak boleh tidur ni tau. Daripada pukul 1 lebih bawa ke pukul 3 pagi, bawa ke pukul 4 pagi, bawa ke pukul 5 pagi, bawa ke sekarang ni. Tak tidur-tidur. Aku tak tahulah, susah betul nak tidur malam ni. Jadi sebabkan aku tak boleh tidur, jadi aku telah buat keputusan ni untuk aku membebel. Alang-alang tak boleh tidur, biar kita membebel terus kan. Okey, aku hari ni sajalah aku nak buka cerita pasal sifat setan ni tau. Sifat setan ni. Aku saja nak buka cerita pasal sifat dengki yang ada pada semua manusia. Semua manusia tau. Maksudnya semua manusia tu termasuk aku. Walaupun aku ni baby face, tapi aku tak ada beza dengan semua orang. Sama je manusia. Jadi apa yang aku nak bebelkan tentang sifat dengki ni Okey, sifat dengki ni adalah sifat yang memang manusia tak akan lari daripadanya. Okey, memang dia akan wujud sentiasa. Apa tu sifat dengki Sifat dengki tu adalah sifat kita sentiasa tak puas hati dengan apa yang orang lain ada. Kita sentiasa tak puas hati bila orang lain lebih daripada kita. Itu adalah sifat semula jadi manusia. Contoh, aku tak nak bagi contoh orang lain lah. Aku bagi contoh aku sendirilah Aku bagi contoh diri aku sebagai contoh. Bukan aku orangnya, tapi aku bagi diri aku sebagai contoh. Contoh, macam aku pergi kedai makan. Okey, kedai makan tu ramai orang. Tiba-tiba aku yang tak puas hati. Aku yang jadi macam dengki pula. Apa pasal ramai pula customer kedai ni kan. Melampau ni kan. Wah, banyak pula customer dia kan. Jadi dekat situ, apa hal kan? Aku ni tak kenal pun tokek kedai tu. Lepas tu aku ni kerja pula cashier karaoke. Contoh ni contoh. Apa hal tu? Apa aku nak kena dengki dengan tokek kedai makan tu kan? Tak ada kena mengena pun aku dengan dia kan. Tapi tetap muncul perasaan sifat dengki tu. Sebab apa? Itulah dia sebab bisikan setan. Dan itulah dia tandanya hati yang busuk, hati yang hitam. Okey, aku bagi contoh lagi satu Aku jugalah, aku bagi contoh aku jugalah okay? Aku nampak kawan aku ni, dia bahagia kan, dia dapat awet kan, bahagia dengan apa kasih kan. Tiba-tiba aku pula nak dengki, aku pula nak sakit hati. Padahal member aku tu tak pernah ambil tahu pasal hidup aku, tak pernah pun sibuk-sibuk pasal aku, tak pernah pun peduli pun pasal aku, okay? Tak pernah ambil tahu pasal personal aku. Tiba-tiba aku nak dengki pula dengan dia punya kebahagiaan. Apa hal tu? Apa hal dengan aku ni? Ini babi namanya tau. Babi pun tak kacau orang tau. Okey, inilah tandanya hati yang busuk, hati yang hitam, sebab dipenuhi dengan sifat dengki tau. Sebenarnya kenapa kita perlu tanamkan sifat dengki ni pada diri kita, dalam hati kita tau. Padahal itu semua adalah rezeki orang tu tau. Rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa kita nak kena dengki dengan rezeki yang Allah bagi dekat orang tu? Kenapa kita nak kena petikaikan rezeki yang Allah bagi dekat dia tu? Siapa kita nak mempetikaikan rezeki yang Allah bagi pada orang tu? Kita ni siapa? Inilah dia penyakit yang tak ada penawarnya, kecuali ada pada diri kita sendiri tau. Buanglah sifat dengki ni kan. Aku yang baby face ni pun seboleh-bolehnya setiap hari aku pesan pada hati aku, buang je jauh sifat dengki ni. Sebenarnya sifat dengki yang ada dalam hati manusia ni, hati korang, hati aku ni, sebenarnya boleh diatasi tau. Sebenarnya cara dia mudah je. Aku pun alhamdulillah telah diberi tips oleh seseorang yang telah mengajar aku bagaimana cara yang mudah untuk kita buang sifat negatif ni tau. Korang pernah dengar perkataan syukur tak? Kalau korang tak pernah dengar perkataan syukur, aku rasa elok korang jangan hidup lagi. Buang masa korang hidup kalau tak tahu erti syukur tu tau. Buang masa. Okey, aku bagi tahu tips dia
kata kuncinya adalah bersyukur. Okey, bersyukur. Cara untuk kita mengatasi perasaan dengki ni dalam hati kita ni adalah bersyukur. Okey, tak percaya Okey, aku cerita Bersyukur ni luas tau maksud dia. Bukanlah kita ni hanya boleh bersyukur pada diri kita sendiri saja tau, tetapi kita boleh bersyukur di atas kejayaan orang lain tau. Apa kena-mengena bersyukur di atas kejayaan orang lain dengan sifat dengki? Inilah rahsianya. Contoh macam aku pergi kedai makan tadi Okey, aku pergi kedai makan tu, aku nampak kan dia punya customer ramai kan. Jadi tak salah untuk aku latih hati aku untuk berkata, aku latih hati aku dan lidah aku untuk berkata syukur, Alhamdulillah, banyak rezeki dia malam ni kan. Semoga rezeki dia semakin meluas. Atau contoh kedua tadi, yang pasal kawan aku ni bahagia dengan dia punya kekasih Apa salahnya aku latih diri aku, hati aku untuk aku mengatakan syukur, Alhamdulillah dah bahagia dah dia, semoga dia kahwinlah cepat sikit. Perkataan keramat tadi tu nampak je simple, tapi sebenarnya dia sangat memberi impak yang besar kepada hati kita tau. Bila kita bersyukur dengan kejayaan orang lain, hati kita automatik akan tolak sifat dengki tu tau, akan tolak sifat negatif-negatif ni tau. Pasal apa kita terus terpotong dengan syukur, Alhamdulillah, semoga rezeki dia semakin banyak. Syukur, Alhamdulillah, semoga dia bahagia. Kita terus tolak dengan kata-kata keramat tu tau, supaya perasaan dengki tu tak sempat hadir dalam hati kita. Korang tak nak ke hati korang bersih? Aku nak doh. Aku bagi contoh lagi satu Aku ni rider Foodpanda tau, okey. Jadi satu hari tu kawan aku dapat order yang lagi banyak daripada aku. Jadi perlukah aku berdengki? Ataupun perlukah aku ucap Alhamdulillah kan? Semoga rezeki kau bertambah banyak, dan semoga juga rezeki aku pun sama kan? Mana lebih okey? Korang terus potong sifat dengki tu tau, macam tu je. Lagipun setiap apa yang Allah bagi tu dah ada dalam perancangan dia, dah bersebab. Mungkin yang aku tak tahu, Allah bagi kawan aku lebih tu mungkin sebab kawan aku tu tengah dalam kesusahan. Dia perlukan duit, dia terdesak, tak cukup duit nak beli pampers anak dia ke, susu anak dia ke, ataupun nak bayar hutang ke. Kita tak tahu tau. Setiap perancangan Allah tu ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Jadi kenapa kita nak perlu dengki? Kenapa kita perlu dengki? Macam aku cakap tadi, perlukah aku dengki yang kawan aku tadi tu yang dapat order lebih, sedangkan aku tak tahu apa yang dia tengah alami. Entah-entah dia tengah susah gila. Jadi baik aku bersyukur. Sebab bila aku bersyukur, kawan aku tu dapat meringankan beban dia sendiri. Jadi kenapa kita nak perlu dengki dengan orang lain? Kenapa perlu timbulkan sifat ni? Kenapa kita tak terbuang jauh-jauh? Ibaratnya lah kalau aku ada sifat dengki ni dan aku dengki dengan orang lain, kenapa orang lain dapat lebih, kenapa aku tak dapat macam orang tu? Seolah-olah aku mempertikaikan Allah tidak berlaku adil kepada aku sebagai hamba-Nya. Adakah itu perkara yang bagus sebenarnya? Kita mempertikaikan Allah. Kita mempertikaikan kenapa Allah bagi orang lebih, kenapa tak bagi aku lebih. Itu tak betul. Elok ke aku mempertikaikan Allah? Wah. Lebih-lebih nak mempertikaikan Allah lemak betul Memang lemak lah. Aku ni hamba Allah yang hanya menumpang di bumi milik Allah juga tau. Lainlah bumi ni aku yang create. Okay, aku yang create. Tapi masalah pula, kalau aku dah create bumi ni, aku dah sama level lah dengan Allah kan. Habislah porak-poranda dunia ada dua Tuhan. Mau tak porak-poranda ada dua Tuhan? Bergaduh lah tak sependapat. Selalu bergaduh sebab tak sependapat. Jadi nasihat aku kepada diri aku sendiri untuk diri aku sendiri, dan mungkin kalau korang nak dengar, terpulang kat korang. Nasihatnya adalah tepuk dada, tanya selera. Lebih baik kita buang sifat dengki ni jauh-jauh. Sifat dengki ni tak bagus. Buat apa kita nak tanam aura negatif dalam diri kita ni? Lebih baik kita buang
negatif, kita datangkan yang positif. Okay. Okay, itu saja kot. Jangan lupa macam biasa subscribe, like, komen, dan jangan lupa support lagu aku Inobi Trio dan Hafiz Umbrella kosong. Okay. Aku cubalah untuk tidur lepas ni. Aku cuba, tapi tak ada lama kot pasal nak bekerja kan hari ni. Jadi harap-haraplah aku dapat dah lelap sejam, 2 jam, 3, 4 jam ke. Jadilah, doakan aku. Okay, jumpa lagi. Ciao ciao ciao.